Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Baru sebentar tadi saya ada post satu video mengenai Menteri Besar Perak yang akan membuat satu kenyataan media secara rasmi untuk beliau membuktikan sama ada dakwaan daripada Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, Razman, yang mengatakan kononnya ada adun daripada kerajaan yang mahu menggulingkan kerajaan perpaduan di negeri Perak. Dan sudah ada satu sidang media yang telah dilaporkan di bharian.com.my. Ternyata Razman kantoi. Ternyata apa yang didakwa oleh Razman betul-betul seolah-olah tipu, seolah-olah hanya dibuat-buat, seolah-olah itu adalah tak betul. Jadi ini agak memalukan lah dengan perkara benda yang diada-adakan ini, ya. Benda yang diada-adakan agak memalukan kalau itu daripada Pesuruhjaya PAS sendiri. Memang memalukan lah kalau Pesuruhjaya PAS sendiri terkantoi membohong, terkantoi menipu benda yang tak ada. Okey, jadi terbaru yang kita boleh lihat di sini ada satu tajuk berita. Sangat buruk jika Pesuruhjaya PAS berbohong. Itu kata Sarani. Dan apa yang terjadi ialah dalam satu gambar yang dinyatakan di sana, di dalam satu kenyataan media rasmi ini, semua adun-adun negeri Perak yang menyokong kerajaan bersama-sama dengan Sarani, sehingga Menteri Besar Perak iaitu Sarani Mohamad menyifatkan bahawa dakwaan Razman Zakaria yang mendakwa wujud gerakan untuk menjatuhkan pentadbirannya sebagai berbaur hasutan. Menurutnya, kerajaan negeri akan mengambil tindakan susulan berhubung kenyataan yang telah dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Perak itu kerana ia boleh mendatangkan kegusaran kepada masyarakat. Katanya, ya, kalau sampai waktu kita rasa dia memberi gambaran tak elok dan menggugat keselamatan, jadi tak mustahil akhirnya nanti kita akan buat laporan polis. Sebab itu adalah kenyataan berbaur hasutan, katanya. Tambahnya lagi, ini sangat buruk. Betul, memalukan ini. Sangat buruk jika Pesuruhjaya PAS negeri berbohong. Waduh, tak mungkin lah. Takkanlah orang-orang begini berbohong, kan? Mereka ini ulama-ulama, jadi takkan berbohong. Sarani berkata demikian ketika beliau mengulas dakwaan Razman yang mengatakan beberapa wakil rakyat kerajaan negeri datang sendiri berjumpa dengannya ketika kabar angin wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan Perak. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang DUN Perak Terbabit mengakui dia tidak dapat memberikan bukti mengenai dakwaan berkenaan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan terbaru daripada Menteri Besar Perak, kerajaan perpaduan Perak masih stabil dan kukuh. Sekaligus tidak benar yang kononnya ada wujud satu gerakan untuk menjatuhkan pentadbiran tersebut, seperti mana yang didakwa oleh Pesuruhjaya PAS Negeri iaitu Razman Zakaria. Memang buruklah, katanya, ini sangat buruk jika Pesuruhjaya PAS Negeri berbohong. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Menteri Besar Perak juga berkata, tanpa sertakan sebarang bukti dan asas kukuh, kenyataan Ketua Pembangkang Perak itu sengaja dibuat untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran serta kestabilan dalam kerajaan Perak. Ini mesti ada troll lagi nanti akan cakap, oh, dulu Anwar pun pernah buat macam begitu. Tapi Anwar ada bukti juga, tahu. Ada bukti, ada SD, ada orang yang mengaku bagi SD. Kalau boleh,
Encik Razman, sila berikan sekurang-kurangnya ada bukti lah, macam seperti Anwar Ibrahim pernah lakukan itu. Okey, hadir sama 31 daripada semua 33 adun. 31 daripada 33 adun kerajaan Perak datang, hanya 2 saja yang tidak datang. Kecuali adun Kepayang yang juga Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan yang berada di Jepun, serta adun Keranji Ko Hayen. Sidang media itu diadakan bagi menjawab kenyataan Razman yang dilaporkan sebuah akhbar semalam yang mendakwa beberapa adun kerajaan datang sendiri berjumpa dengannya ketika kabar angin wujud gerakan untuk menumbangkan Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Memetik laporan akhbar itu, Razman bagaimanapun berkata beliau enggan mendedahkan jumlah serta nama adun kerajaan yang berjumpa dengan beliau selain mendakwa beliau tidak tahu siapa perancang kepada gerakan menumbangkan kerajaan negeri, namun mengalu-alukannya jika benar adanya gerakan seumpamanya. Katanya ya, kalau sampai waktu kita sampai Menteri Besar Perak bersedia, kalaulah itu menyebabkan kegusaran teruk, mereka pun boleh untuk mempertimbangkan laporan polis, kerana itu satu yang bersifat hasutan, kata MB Perak itu. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kantoi lagi, apa boleh buatlah. Jangan nangis, teruskan usaha. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akaun Bersatu yang diketahui oleh seluruh dunia sudah dibekukan kerana sedang disiasat oleh SPRM berikutan rasuah kepada pemimpin-pemimpin Bersatu. Ada beberapa bos daripada Bersatu yang sudah pun didakwa, bukan hanya spekulasi, tapi sudah pun didakwa dan terpaksa akaun mereka juga dibekukan. Kerana itu pening kepala lah pemimpin Bersatu sekarang macam mana nak menghadapi pilihan raya negeri PRN ini yang akan datang ini tanpa wang untuk berkempen. Terbaru ini ya tuan-tuan dan puan-puan, disahkan SPRM telah membekukan akaun bernilai lebih kurang 3.2 juta ringgit Malaysia. Beberapa akaun bernilai 3.2 juta dibeku. SPRM lengkapkan siasatan dan membuat tuduhan dalam masa yang terdekat. Siapa pula yang kali ini yang bakal dituduh? Dan ini bukan wang yang sedikit, ini berjuta nih, 3.2 juta ringgit Malaysia. Disahkan beberapa akaun maksudnya banyak akaun. Bagaimana mungkin boleh banyak akaun ini boleh terlepas pandang ya. Tapi tak apa, yang penting sekarang kita ada kerajaan di mana yang beberapa kah, berpuluh-puluh kah, banyak kah, sikit kah, akan kantoi juga ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sebijak-bijak manusia untuk nak sakau wang, nak sakau itu ini, banyaklah yang disakau-sakau, akhirnya akan kalah juga. Kalau tak kalah di dunia, akan kalah di akhirat. Jadi sebelum nak buat perkara benda yang akan mengakibatkan nanti ditanya oleh Tuhan, susah nak jawab, susah. Pikir dulu sebelum buat. Beberapa akaun bank bernilai 3.2 juta ringgit Malaysia telah dibekukan oleh badan paling tinggi dalam siasatan rasuah, dalam penguatkuasaan supaya menghapus rasuah di Malaysia ini, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, untuk tujuan siasatan lanjut. Berhubung kes tuntutan palsu membabitkan dana insentif program Penjana Kerjaya. Sekali lagi, program ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional, ketika Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Seolah-olah sekarang, tak tahulah, minta maaf katalah, seolah-olah ramai sangat yang mengambil kesempatan kepada program-program di bawah pelaksanaan Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga daripada Bersatu. Jadi risau jugalah, kenapa boleh diseleweng dengan mudah? Tidak akan
ada pada waktu itu what we say satu mekanisme supaya bukan mudah untuk dapat membuat tuntutan, sehingga tuntutan palsu pun dapat dibuat. Sudah terima uang, tapi sekarang SPRM bijak. SPRM tahu mana yang ada aktiviti, mana yang tak ada aktiviti. Jadi sesiapa pun di dunia ini, di Malaysia terutamanya, yang tak pernah ada aktiviti, tak pernah ada pelaksanaan, tiba-tiba ada tuntutan, hampa bakal tak boleh tidur malam dengan lena, no? Ini di bawah program Penjana Kerjaya. Pembekuan ke semua akaun berkenaan dilakukan selepas SPRM menahan seramai 67. Waduh, ramainya 67 individu di seluruh negara dalam operasi khas Ophaya 2.0 sejak Selasa lalu sehinggalah semalam. Satu sumber itu telah mendedahkan kepada utusan Malaysia ada tangkapan terbaru yang telah dilakukan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan tahniah kepada SPRM, tahniah kepada kerajaan sekarang, dan tak apa, kadang-kadang bukan juga salah kerajaan, bukan juga salah Muhyiddin Yassin, bukan juga salah Bersatu, bukan. Itu program Penjana Kerjaya itu sepatutnya bagus. Tapi hak tak bagusnya itu ada orang pula hak ni nak ambil kesempatan, depa nak cepat kaya, lepas tu depa buatlah tuntutan palsu, tuntutan hak tak ada, buat apa-apa pun tapi buat tuntutan pula. Hak tu yang buat rosak program tu, hak tu yang merugikan negara. Terbaik SPRM, teruskan. Kita jumpa lagi. Bye bye.